Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam suasana ceria menyambut Aidilfitri. Jangan lupa duk makan-makan tu. Ingat puasa 6 dah sempurna ke belum lagi kan? Kerana apa? Peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana summa atba'an sittan min syawal faka'annama sama ad-dahru kulluh. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya seumpamanya mereka berpuasa setahun. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kita genapkan, kita cukupkan untuk puasa selama setahun dengan kita menyempurnakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, insya-Allah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-26. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-27 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedangkan kamu mengetahui kesalahannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan takhunu diambil daripada perkataan al-khaun yang bermaksud kekurangan. Perkataan lawannya ialah al-wafa yang bermaksud kesempurnaan. Menurut beliau, perkataan khianah digunakan sebagai lawan bagi istilah amanah. Ini kerana jika seseorang itu mengkhianati pihak lain, maka dia telah mengurangi kewajipan yang harus dia tunaikan. Manakala perkataan amanat ialah kalimah berbentuk jamak daripada perkataan amanah yang diambil daripada kalimah amina yang bermaksud berasa aman dan percaya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, sesiapa yang diberikan amanah, maka ia bermakna orang yang memberikan amanah tersebut telah mempercayainya dan berasa aman, di mana sesuatu perkara yang diamanahkan itu akan dijaga olehnya, sama ada secara aktif maupun secara pasif, sehingga apabila tiba masanya untuk diminta kembali, maka dia akan mendapatkannya semula dalam keadaan yang tidak kurang, tidak rosak dan tetap kekal sebagaimana ketika diserahkan sebagai hasil pemeliharaan pasif, bahkan lebih baik dan berkembang sebagai hasil pemeliharaan aktif. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab juga menyatakan bahawa
segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan segala isinya juga adalah amanah daripadanya. Begitu juga dengan keluarga dan anak-anak. Bahkan jiwa raga masing-masing beserta dengan potensi yang ada pada diri manusia juga adalah amanah daripada Allah. Semuanya perlu dipelihara dan dikembangkan. Manakala amanah manusia kepada manusia pula merangkumi banyak perkara di mana ia bukan hanya sekadar harta benda yang diamanahkan atau ikatan perjanjian yang disepakati sahaja, tetapi ia juga termasuk rahsia yang diberikan untuk dijaga dengan baik. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-27 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa janganlah sesekali orang yang beriman itu mengkhianati Allah dengan tidak melaksanakan apa-apa yang difardukan ataupun sengaja mengurangkan sesuatu hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, jangan sesekali mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melanggar segala perintah dan larangan baginda. Jangan mengabaikan penjelasan dan peringatan daripada baginda hanya disebabkan kerana mereka lebih suka mengikut hawa nafsu. Ini kerana semua perbuatan tersebut merupakan suatu keburukan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Ingatlah bahawa perbuatan khianat merupakan sifat orang munafik. Sedangkan menunaikan amanah pula merupakan sifat orang yang beriman. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin ketika mentafsirkan ayat ke-27 surah Al-Anfal menjelaskan bahawa Imam Ibn Jarir At-Tabari yang digelar sebagai Syekhul Mufassirin yang hidup pada abad ke-10 Masihi telah meriwayatkan daripada Az-Zuhri bahawa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kepungan ke atas kaum Yahudi Bani Quraizah, dan pada ketika itu kaum Yahudi Bani Quraizah tidak mampu melawan serta ingin menyerah diri. Lalu mereka pun meminta untuk berdamai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan bahawa pihak Yahudi Bani Quraizah boleh menyerah diri dengan syarat mereka mestilah patuh kepada hukuman yang akan dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az, iaitu salah seorang sahabat baginda dan juga seorang pemimpin Ansar yang dihormati dan disegani oleh Yahudi Bani Quraizah. Pihak Yahudi Bani Quraizah meminta keizinan untuk berjumpa dengan seorang sahabat lain yang bernama Abu Lubabah. Selepas Abu Lubabah datang berjumpa mereka, mereka pun bertanya kepada Abu Lubabah apakah yang akan dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada mereka. Lalu Abu Lubabah pun memberikan isyarat potong leher. Selepas Abu Lubabah memberikan isyarat tersebut yang secara langsung telah memecahkan rahsia hukuman yang akan dikenakan kepada Yahudi Bani Quraizah, maka dia pun berasa menyesal yang amat sangat kerana telah membocorkan rahsia tersebut. Apabila Abu Lubabah keluar dari tempat Yahudi Bani Quraizah itu, dia berasa telah melakukan kesalahan yang sangat besar, iaitu telah melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Abu Lubabah pun bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mahu makan dan minum sehingga mati, atau sehingga Allah Ta'ala menerima taubatnya. Lalu turunlah ayat ke-27 surah Al-Anfal ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-27 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-27 surah Al-Anfal ini mengingatkan orang beriman supaya jangan mengkhianati Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memecahkan rahsia kaum mukmin kepada orang kafir atau meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya. Selain itu, ayat ini juga menegaskan kepada orang beriman supaya jangan mengkhianati amanah manusia
sama ada berbentuk harta benda, rahsia atau apa sahaja bentuk amanah yang diberikan, sedangkan perbuatan khianat tersebut telah diketahui kesalahannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam apabila diberikan sesuatu amanah, sama ada untuk dijaga, dirahsiakan atau dilaksanakan, namun terdapat segelintir individu yang melakukan perbuatan khianat atau pecah amanah. Sering kali kita mendengar atau mendengar berita perbuatan khianat atau pecah amanah ini dilakukan oleh mereka yang diberikan kuasa, kepercayaan dan tanggungjawab. Pelaku perbuatan ini seolah-olah tidak takut dengan undang-undang dan hukuman dunia, bahkan merosakkan nama baik umat Islam di kalangan orang bukan Islam. Kesalahan ini perlu dicegah dan dibendung kerana ia melibatkan integriti umat Islam dan maruah negara, serta boleh mempengaruhi jatuh bangunnya sesebuah tamadun. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang khianat lagi kufur nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salas, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, iaitu apabila dia berbicara maka dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia tidak menepatinya, dan apabila diberikan amanah maka dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-27 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa mempertahankan Islam dan menjaga maruah umat Islam. Jangan sesekali mengkhianati Islam dengan cara memecahkan rahsia umat Islam kepada pihak musuh atau meninggalkan suruhan Allah dan melanggar larangannya. Setiap orang Islam perlulah menjaga dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, sama ada berbentuk harta benda, rahsia atau apa sahaja bentuk amanah yang diberikan. Ini kerana amanah yang diterima merupakan suatu kepercayaan dan tanggungjawab daripada pihak yang mempercayainya. Jangan sesekali mengkhianati amanah yang diberikan, kerana perbuatan tersebut akan mengundang dendam, kebencian dan permusuhan, bahkan merosakkan nama baik diri sendiri dan umat Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.